Salam sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Lama tak jumpa. Okey, duduk di rumah tu jangan duduk saja, baca buku sama. Baiklah, cikgu buat recording untuk bab 2.1 komponen mechanical. Kita terpaksa buatlah, kalau tidak nanti silibus kita tak habis. Okey ya. Jadi cikgu nak kamu buka buku teks bab 2.1. Buka buku teks sambil cikgu cakap ni, kamu tengoklah buku teks kamu . Okey. Pertama kita akan masuk pada 2.2.1 iaitu mengenal pasti komponen mechanical. Okey, sistem mekanikal ni sebenarnya adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Yang mana reka bentuk mekanikal ni merupakan satu proses kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan mekanikal. Maksudnya kita set dia untuk tugas dia. Dia nak buat apa? Contoh kalau dia nak kita set dia untuk menyapu sampah. Dia akan buatlah kerja dia seperti yang telah kita programkan. Selain itu, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Maksudnya kita boleh guna sistem ini di kilang-kilang untuk membantu proses pengeluaran produk-produk. Memudahkan lagi kerja lah. Memudahkan kerja, menjimatkan masa, menjimatkan penggunaan tenaga kita. Okey. Biasanya komponen mekanikal yang kita guna biasanya seperti tuas, gear. Gear pernah tengok gear kan? Gear ni banyak gear dekat jam tangan yang kamu pakai, dekat kamu punya correction tape pun ada gear kecil dalam tu. Okey, dekat mesin atau jentera kita guna komponen mekanikal. Okey. Kita tengok, kita kenal pasti dulu apa komponen-komponen yang biasa digunakan ya. Yang pertama gear, yang kedua pautan, yang ketiga kita ada tuil tuas, kemudian takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan rantai. Semua ni kita akan belajarlah. Okay, kita tengok yang pertama, komponen pertama gear. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Okay. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okay. Kalau tengok dalam buku teks kamu ada gambar jam. Okay, dalam jam kita ada guna gear. Gear kecil, gear besar itu nampak tak? Gear tu. Ya, dia akan memindahkan tenaga. Memindahkan kuasa dari satu gear ke satu gear. Okey. Kenal pasti juga terdapat juga pelbagai jenis gear. Ada gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang hering, gear rak dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin dan gear bilitan. Setiap gear ini dia ada fungsi yang berbeza antara satu dengan yang lain. Contoh peralatan. Peralatan dia akan guna gear ikut fungsi peralatan itulah. Bukan kita boleh guna ikut suka je jenis gear. Dia tengok jenis peralatan itu. Okey, cuba kita tengok kat sini. Gear serong. Gear serong, gear ini digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu aci ke satu aci lain yang bersudut. Biasanya dibina dengan dua gear yang berlainan saiz dan bersirat pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey, ini contoh gambar lah untuk gear serong. Okay, next kita tengok
Contoh alatannya yang menggunakan gear serong lah, basikal lama ni. Kamu tak pernah tengok lah basikal ni. Cikgu dulu pernah lah naik, kita panggil basikal tua. Okay, di roda basikal tu dia ada gear serong yang memudahkan roda itu berpusing. Ya. Kemudian tengok alatan gerudi tangan juga menggunakan gear serong. Okay, jadi kita pusing kita letak tangan kat pemegang ni, kita pusing. Jadi dia akan bergerak, dia akan berpusing. Menyebabkan bindu pada gerudi ni akan berpusing. Ini gerudi tangan lah, kaedah konvensional. Ingat lagi tak bab bab sebelum ni yang kita pernah belajar tu? Okay. Ini kita panggil ini alat pemutar, pemutar untuk buat kek. Ini juga menggunakan gear serong. Mixer dulu-dulu punya mixer. Sekarang kita guna elektrik. Yang ni kita guna tenaga tangan. Kita pusing dekat sini, dia akan berpusing lah. Dia akan berpusingkan dia punya kita panggil mixer ini. Okay. Kemudian dia ada gear taji. Gear taji digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Gear ini dibina dengan dua gear yang bersirat dalam satah. Okay, yang sama. Dalam satah yang sama. Maksudnya dia punya satah ni kedudukan dia mesti duduk sama lah. Dia kena duduk sama dalam satah yang sama. Yang ni kita guna dekat jam tangan. Dalam jam tangan ada. Okey. Alatan yang guna gear taji, mesin getah. Mesin getah ni kamu tak pernah tengok mesin getah. Inilah dia nama mesin getah. Okey, kita pusing dekat sini. Dia akan pusingkan gear ini dan dia akan pusingkan alatan ini. Memudahkan kerja kita. Dalam jam tangan ada gear taji. Nampak? Kamu tengok jam tangan kamu. Okay, gear helix. Gear ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Jadi gear helix ni dia guna dalam kereta, enjin kereta. Dia nak bagi kereta tadi laju. Daripada perlahan jadi laju, daripada laju boleh jadi perlahan. Okay, gear tulang hering. Gear tulang hering menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah, membantu untuk mengelak isu-isu yang berkaitan dengan tujahan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear helix. Okay. Kemudian kita ada gear rak dan pinan. Gear ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan. Dalam bentuk putaran ditukarkan ke rak yang bergerak secara linear. Contoh dia pintu automatik. Gate tu, pintu pagar rumah. Okay. Bila kita guna pintu automatik, dia akan buka pintu tu secara linear lah. Buka, tutup. Gear meter, gear ini berfungsi untuk menukarkan arah transmisi. Satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Okey, ini contoh gear meter. Kemudian gear skru juga kadang-kadang dipanggil gear helix bersilang. Okey, ini contoh dia. Dan gear dalam adalah gear dalam gigi, dipotong di permukaan dalaman silinder. Dia ada beberapa gear dalam ni dan duduk dalam gear. Gear serong pilin dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Dia ada gigi helix. Tengok gear helix tadi, gigi dia macam mana. Okay. Lepas tu gear bilitan, gear ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gear ini dibina dengan satu batang aci bergigi. Okey, ini satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gear bulatan. Jadi dia akan gigi dia bertemu kat sini, dia akan berpusing.
Okey, contoh alatan yang menggunakan gear bilitan. Sepanah boleh laras. Pernah tengok tak sepanah boleh laras ni? Ni gear bilitan duduk dalam ni. Sebab tu bila kita pusing ni dia akan buka dan dia akan tutup benda ni. Dia akan mengecil dan membesar lubang ini. Ya. Okey. Kita tengok komponen mechanical yang kedua iaitu pautan. Okey, komponen berhubung sebagai sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan satu sistem. Okey. Contoh pautan ni, ni kita letak dekat pintu. Pautan digunakan pada pintu. Kamu boleh tengok dalam internet lah. Kalau nak tengok jenis-jenis pautan yang lain boleh search dalam internet. Type pautan. Boleh tengoklah. Okey, kemudian komponen mechanical yang ketiga, twill atau tuas. Twill atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya. Dia ada daya, dia ada beban dan dia ada fulcrum. Okey, terbahagi kepada 3 kelas. Ada kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga. Yang ni ada dalam sains, mata pelajaran sains. Okey, kalau kita tengok kelas pertama, okey. Sini fulcrum Fulcrum duduk di sini. Lepas tu dia ada daya dan beban. Daya dan beban. Okey, ini daya, ini beban. Maksudnya fulcrum ni dia mesti seimbang lah. Kalau daya ni terlebih dia kena duduk belah sinilah, dia mesti seimbang. Contoh hammer ni, okey, ini daya, kita letak, kita nak tarik paku pergi keluar. Ini kita punya fulcrum penahan kita dan ini kita punya beban lah, tangan kita duduk kat sini. Ini plier, ni plier, kita tengok. Daya maksudnya kita letak bahan kita dekat sini. Dawai ke wire ke kita letak kat sini. Fulcrum duduk di tengah-tengah dan ini adalah beban. Maksudnya kita tekan dekat beban ini. Tangan kita letak di beban ini. Okey, ini kelas pertama. Mana yang kedua, second order. Kelas yang kedua, beban duduk di atas. Beban duduk di atas, daya dan fulcrum duduk di bawah. Okey, contoh ini kereta tolak, kereta sorong. Kereta sorong ni fulcrum duduk di roda itu. Ini daya, kita letak barang dalam ni. Dan ini beban lah, kita akan guna tangan kita lah untuk mengangkat beban ini. Okey, ini pemecah kacang. Ini fulcrum duduk di sini, fulcrum duduk di tempat dia tempat dia boleh tutup buka tu lah. Yang ini daya, kita letak kacang dekat situ. Dan ini beban kita tekan dengan tangan kita. Beban mesti kita letak tangan. Daya tu kita letak objek. Objek apa yang kita nak buat tu? Objek apa? Paku ke, kacang ke, kita letak. Wire ke, kertas ke, kita letak dekat daya. Okey? Kalau gunting, tengok gunting. Kertas, kalau tempat kita letak kertas itu adalah daya kita. Okey, skru dekat gunting tu adalah fulcrum. Dan pemegang gunting itu adalah beban. Okey, dan kelas yang ketiga pula, kelas ketiga beban duduk di atas juga. Beban duduk di atas, fulcrum dan daya. Ini daya. Okey. Tengok dalam buku teks kamu, contoh dia bagi stapler, stapler kertas itu. Stapler kertas. Ada gambar stapler kertas. Tengok dalam buku teks kamu muka surat 45. Dia dah bagi gambar kelas 1, kelas 2 dengan kelas 3.
Okey, kemudian kita tengok komponen yang keempat iaitu takal. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Jadi beban-beban yang berat tu memudahkan kita untuk angkat. Okey, memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Maksud dia. Contoh kalau kita nak angkat di tempat-tempat yang tinggi, contoh air dalam perigi, nak angkat apa ni, kalau duduk di tingkat yang tinggi, tingkat 4, nak angkat, contoh nak buat bumbung sekolah hari tu, dia akan guna takal lah untuk angkat. Ini contohlah gambar takal . Okey, kemudian tali sawat. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu. Takal pemacu dengan takal dipacu. Takal pemacu dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Okay, tali sawat banyak digunakan dalam industri seperti pemesinan dan pada motosikal yang berkuasa besar, motosikal besar. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Okey, kamu tengok buku teks kamu, muka surat apa ya? Muka surat 46. 46. Okey. Ada gambar takal pemacu dengan takal dipacu. Okey, dalam kereta pun kita guna tali sawat juga. Okey, kemudian seterusnya aci sesondol komponen mekanikal aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap. Kita guna dalam kereta. Nak melancarkan enjin kereta kita. Kemudian aci engkol. Aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa kepada kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Okey. Gelongso ni, bukan gelongso, aci engkol dia kita boleh guna dalam kereta lah, ada dalam kereta. Dalam enjin kereta. Okey, gelongsor. Seterusnya gelongsor. Gelongsor berfungsi mengurangkan geseran bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Beban pada gelongsor pula digerakkan secara mendatar. Okey, ini dia gelongsor lah, contoh gelongsor. Dalam buku teks kamu pun ada contoh gelongsor. Kemudian kita tengok galas berbola. Galas berbola kamu biasanya kamu buat spinner. Kamu main spinner tu ada galas berbola. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Seperti dalam roda kereta. Roda kereta. Kita boleh jumpa lah dalam roda kereta ada. Tayar kereta. Okay. Kemudian bindu digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, ini dia bindu. Dia berpusing, dia boleh berpusing lah. Dan rantai. Siapa tak pernah tengok rantai ni? Rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Kita biasanya tengok dekat mana? Bicycle. Siapa ada bicycle boleh tengok rantai dia. Okey, habis dah komponen mechanical. Sekarang kita masuk 2.2.2 bagaimana sistem mechanical tu berfungsi pada produk yang dipilih. Cikgu terpaksa laju kamu tengok buku teks kamu. Kalau tak sempat kamu baca balik buku teks kamu .
Sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Maksudnya kita boleh guna satu komponen ataupun gabungkan dua komponen. Ikut kepada tugas dia lah. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, contohnya bicycle. Bicycle dia ada bahagian-bahagian bicycle, dia ada brake, ada handle, ada pedal, ada tayar. Okey, yang ni kena ingat ni. Brake bahagian ini bahagian bicycle. Brake, handle, tayar, pedal. Okey, apa itu handle? Handle ni mengawal haluan bicycle. Maksudnya kita boleh dapat gerakkan dengan bebas kerana menggunakan galas berbola. Ada galas berbola dekat handle ini. Menyebabkan kita boleh pusing ke kanan, pusing ke kiri ya. Sebab dia ada galas berbola. Dia mengurangkan geseran. Kemudian bahagian brake. Okey, bahagian brake pada bicycle dia memperlahankan atau memberhentikan bicycle. Sebab apa? Dia ada tuas. Tuas digunakan, komponen mekanikal tuas digunakan pada pemegang pencekam brake. Dan bahagian pedal pula, fungsi dia menggerakkan bicycle apabila dikayuh. Kita letak kaki kita dekat pedal ini, kita kayuh. Okey? Kita kayuh tu tak perlu nak kuat-kuat sangat. Kita kayuh perlahan saja sebab apa? Kita ada komponen mekanikal yang membantu kita. Iaitu rantai dan gear yang digunakan untuk penghantaran kuasa. Nampak? Gear akan pindahkan kuasa melalui apa? Rantai itu. Okey. Kemudian bahagian roda. Roda ni fungsi dia membolehkan bicycle bergerak lancar. Roda ni penting. Kalau tidak kita tak boleh nak bergerak. Kemudian kenapa roda ini bergerak dengan smooth kita kata. Kenapa dia boleh bergerak tanpa tersekat-sekat? Sebab dia ada mechanical component. Iaitu galas berbola yang membenarkan roda berputar dengan mudah. Sebab dia mengurangkan geseran galas berbola itu. Jadi dalam bicycle pun ada banyak komponen mekanikal yang kita guna. Bukan satu saja. Okay. Okay, kemudian kita pergi ke 2.2.3 menghasilkan lakaran 3D. Macam biasalah di setiap bab lepas kita dah kenal pasti komponen, kita dah tahu fungsi dia, kita kena buat lakaran untuk projek. Lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komputer, sistem mekanikal yang dipilih. Apa itu dia? Apa maksud dia? Proses reka bentuk bermula dengan melakukan beberapa lakaran awal. Maksud lakaran ni kita dah belajar di tingkatan 1. Idea kita. Kita nak menggambarkan idea kita. Kita perlu membuat lakaran. Kemudiannya berkembang untuk memenuhi kehendak dan cita rasa pengguna. Kita ada idea dalam otak kita ni, kita ada idea kemudian kita gambarkan dengan membuat beberapa lakaran awal. Supaya apa yang kita buat tu boleh memenuhi kehendak dan kepuasan pengguna kita. Kalau kita tak buat lakaran, orang tak tahu idea kita macam mana. Okey, semasa membuat lakaran, elemen dan prinsip reka bentuk mesti diambil kira untuk memastikan gadget tersebut memenuhi kehendak pengguna. Manakala fungsi utama mesti dikekalkan. Elemen dan prinsip ingat lagi tak? Jangan cuti lupa dah. Habis semua. Cuti dah. Tidak. Makan tidak. Tu je. Okay, elemen ni dan fungsi mesti kena ada di setiap lakaran, di setiap bab. Okay, ini contoh contoh gadget lampu basikal. Okay, lakaran akhir melibatkan komponen mestilah ditunjukkan dengan jelas. Macam kita buat sebelum ni, mesti ada kita kata bahan apa kita guna. Mesti ada size dia. Okay, nampak dia kena tunjukkan komponen mekanikal yang dia gunakan. Ada gelongsor. Okay, jenis bahan pembinaan, mesti ada fungsi komponen.
saiz dan warna yang digunakan perlulah dilabelkan dalam lakaran tersebut. Okey, ini contoh lakaran. Idea yang pertama, idea yang kedua, dan dia upgrade lagi dapat idea yang ketiga. Okey. Tapi rasanya kita tak sempat nak buat projek lah. Mungkin kita tak buat projek kali ni ya. Okey. 2.2.4 menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Analisis dilakukan untuk kenal pasti komponen yang kita guna. Kriteria yang sering digunakan, okey, ada 4 ni kriteria analisis. Yang pertama, reka bentuk komponen. Okey, mesti menepati cita rasa pengguna, pelanggan, mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Maksudnya kita boleh jual. Kita boleh jual lah, laku lah, boleh letak dekat kedai. Itu maksud dia. Yang kedua, jenis bahan binaan. Mesti sesuai dengan fungsi barang itu. Mesti sesuai. Okey, berfungsi dengan baik. Bahan binaan yang kita guna tu boleh berfungsi dengan baik. Kemudian kedudukan pemasangan komponen mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Macam mana kita nak pasang, kat mana kita nak pasang dia. Dan yang terakhir kemasan. Kemasan ni kita dah belajar dah, iaitu untuk mencantikkan, bagi menarik produk tersebut, dapat melindungi kelemahan pada bahan yang kita guna. Contohnya tak mau dia berkarat, sensiu kan, tak mau sensiu, tak mau berkarat. Okey, ini jadual lah, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, jadual ini ada dalam buku teks 2.25. Okey, boleh tengok dekat muka surat 51. Okey, hasil analisis dirumuskan dalam bentuk jadual di mana ianya menerangkan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal pada gadget yang dibina. Komponen apa yang kamu guna, sistem mekanikal dia, kekuatan dia, tuas contohlah. Okey, bertengok dalam buku teks kamu dia guna apa ni, lampu bicycle tu. Lampu bicycle. Okey, kemudian 2.2.6 membina gadget mekanikal berfungsi. Okey, aktiviti ini akan melibatkan proses pembinaan model atau produk lah. Proses pembinaan produk adalah seperti carta alih berikut. Okey, dia punya carta alih dia. Kamu boleh tengok dekat buku teks kamu muka surat 52. Okey, muka surat 52 dia buat mula projek gadget lampu bicycle, lepas tu sesi brief bersama pelanggan. Sesi brief bersama pelanggan ni kita dah belajar di tingkatan 1 kita dah belajar di tingkatan 1. Maksudnya kita buat perbincangan dengan pelanggan kita, kemudian buat kaji selidik, lakaran awal, kemudian lakaran idea, daripada lakaran awal dapat lakaran idea. Lepas tu sesi kritik lah bersama pelanggan. Kalau pelanggan tak puas hati, kita kena patah balik ke lakaran awal Tengok buku teks kamu 2.2.6 muka surat berapa tadi cikgu kata? 52. Okey, bila sesi kritik tu lepas, maksudnya customer, pelanggan kita puas hati, kita buat lakaran akhir. Lepas tu buat lukisan kerja kita, sediakan komponen, proses penghasilan komponen, sama ada guna mesin, tuangan yang kita dah buat projek sebelum ni, pembentukan dan lain-lain lagi. Kemudian buat pemasangan komponen, kemudian kita kena buat ujian lah. Kalau ujian kita itu lulus, kita teruskan pada kemasan akhir. Kalau tak lulus, kita kena buat pemasangan komponen semula. Okey. So boleh tengok muka surat 52, 53. 52, 53.
Okey, ini carta alih proses penggunaan gadget mekanikal membuat lakaran dahulu, lakaran ceraian, sistem dan komponen, kemudian sediakan bahan-bahan binaan, penghasilan komponen, buat pemasangan komponen, buat pengujian dan akhir sekali keemasan. Okey, membuat lakaran ceraian sistem dan komponen. Lakaran ceraian sistem dan komponen dibuat bagi memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Komponen-komponen digabungkan sehingga menjadi suatu sistem lengkap yang dapat berfungsi. Okey, ini contoh dia buat lakaran komponen-komponen dulu. Dia ceraikan, dia pisahkan. Sediakan bahan-bahan pembinaan. Step yang kedua, bahan-bahan berkaitan projek disediakan. Perkara yang perlu diambil kira dalam penyediaan bahan ialah kesesuaian komponen, fungsi komponen tersebut dan tugas komponen itu. Lepas tu kita hasilkan komponen. Penghasilan komponen adalah melalui proses pemichinan yang kita dah belajar di bab bab sebelum ini, ya. Bab pembuatan. Pembentukan, tuangan dan sebagainya. Bahan mentah binaan yang pelbagai saiz dan rupa akan diubah, dibentuk dan diacuankan. Yang ni kita pernah buat dah di bab sebelum ni, kita buat keychain, kita guna bekas acuan kepada bentuk yang bersesuaian serta mempunyai fungsi yang tertentu. Okey, kemudian pasang komponen. Bila kita dah siap bahagian-bahagian komponen, kita pasangkan komponen itu. Komponen dipasang sehingga menjadi produk atau model yang lengkap. Maksudnya, kalau tadi kita pasang komponen-komponen, bahagian-bahagian dia, kita cantumkan semua bahagian dia. Contohnya, kita letak tayar, body, kita pasang lampu, siap. Setiap komponen mempunyai fungsi tersendiri dan saling berpaut antara satu dengan yang lain untuk membentuk satu sistem yang lengkap. Contoh sebiji kereta ni dia ada bahagian-bahagian dia. Bahagian tayar, bahagian body, bahagian dalaman dia, elektronik dia. Okey. Lepas kita dah pasang semua tu, dah buat penghasilan komponen, kita kena dah buat pemasangan komponen, kita kena buat pengujian. Pengujian dilakukan untuk menguji aspek kefungsian dan ketahanan. Jenis ujian yang dilakukan adalah ujian makmal, ujian parameter, ujian simulasi dan ujian prototipe. Produk diuji sehingga mencapai tahap keupayaan dan memenuhi spesifikasi. Maksudnya kita uji produk itu bagi produk itu betul-betul mencapai tahap keupayaan yang maksimum lah. Kita nak dia punya fungsi dia macam mana. Apa fungsi dia, kita nak betul-betul berfungsi dan berkesan. Berkesan, mesra pengguna dan memenuhi spesifikasi. Maksudnya selamat, tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna, kita uji macam tu. Pengubahsuaian dan penambahbaikan dilakukan sekiranya perlu. Jadi kalau kita dah uji ada kelemahan di bahagian-bahagian tertentu, bukan semualah, mungkin ada kelemahan di bahagian tayar contohnya. Jadi kita buat pengubahsuaian dan buat penambahbaikan. Contoh kita gantikan bahan yang lebih baik lah, bahan yang lebih berkualiti. Okey, jadi kita tengok jenis-jenis ujian yang dilakukan. Okey, dalam buku nota kamu tak berapa nak detail sangat, yang ni cikgu bagilah. Okey, jenis ujian yang dilakukan, pertama ujian makmal. Pengujian prototipe dilakukan di dalam makmal atau bengkel dengan keadaan yang terkawal. Keadaan terkawal di sini maksudnya unsur-unsur seperti daya, cahaya, suhu, angin dan kelajuan tu dapat dikawal melalui penggunaan peralatan dalam makmal. Contohnya kita nak uji topi keledar. Topi keledar, kita akan guna mesin. Mesin hentaman tu, jadi kita tak mau benda tu menjadi tidak tepat kerana adanya unsur angin contohnya. Angin akan mempengaruhi ujian kita itu, menyebabkan ujian kita tersalah. Contohlah, okey. Sebab tu kita guna ujian makmal. Ujian makmal dibuat berdasarkan kepada kesesuaian dan keperluan sesuatu projek.
Yang kedua, ujian parameter. Ujian parameter ialah pengujian prototipe yang dibuat dalam suasana dan di tempat yang sebenar bagi menentukan kefungsian serta penggunaannya. Okey, kita buat macam dalam keadaan sebenar. Contoh kereta kita buat pengujian di atas jalan raya lah, atas track. Okey, contoh. Kemudian yang ketiga, ujian simulasi ialah ujian yang digunakan untuk mengajuk, meniru keadaannya atau suasananya seolah-olah betul atau hampir sama dengan keadaan sebenar dengan menggunakan teknologi. Dan yang keempat, ujian prototipe. Tadi ujian makmal. Okey, ujian prototipe satu jenis, bentuk atau contoh dari beberapa produk asli yang berfungsi sebagai contoh asas lambang atau standard untuk tujuan pengujian. Prototipe digunakan untuk mencari kecacatan atau kelemahan produk itu. Contoh kita buat guna mesin 3D dulu, prototipe tu. So kita boleh uji dia dululah sebelum kita buat produk yang sebenar. Okey, kemudian langkah yang terakhir iaitu kemasan. Kemasan ni dah berapa kali sentuh dah. Kalau tak faham lagi cikgu tak tahulah. Okey, daripada tingkatan 1 lagi kita dah buat kemasan ni. Kemasan dilakukan untuk menambahkan nilai estetika produk. Kita nak bagi dia elok, nak bagi dia cantik, kelihatan cantik dan menarik perhatian pengguna. Okey, kemasan juga digunakan untuk menutup kelemahan rupa permukaan produk seperti karat dan permukaan yang tidak rata. Kita nak bagi dia elok. Jadi kita kena buat kemasan. Takkan kita nak buat barang tu kita tak cat, kita tak color dia. Okey. Okey, kemudian seterusnya dah nak habis dah. Cadangan penambahbaikan kepada sistem tersebut oleh murid. 2.2.7. Okey, penambahbaikan sistem perlu dilakukan sekiranya sistem yang diguna pakai atau yang kamu guna pada produk kamu itu mengalami kegagalan dari segi fungsi ataupun kecacatan pada reka bentuk. Jadi sepatutnya kita kena buat projek mekanikal ni, tapi sebab kita tak ada masa, kita duduk di rumah, kita tak boleh nak buat projek. Jadi cikgu harap kamu boleh baca saja benda ini, baca, hadamkan betul-betul. Okey, fahamkan betul-betul. Okey, cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut. Jadi kalau ada berlaku kegagalan, kalau kamu buat projek kamu nampaklah bila cikgu nilai tu cikgu tahu apa kegagalan, tapi sebab kita tak buat projek, jadi kamu kena membaca dan faham betul-betul. Kena baca, faham betul-betul. Okey, jadi rupa bentuk. Kalau rupa bentuk tak sesuai, buat projek tak sesuai rupa bentuk, kena ubah rupa bentuk. Kena buat lakaran barulah. Bahan yang kita guna kalau tak tahan, tak berkualiti, patah. Kita guna patah. Kita test waktu buat ujian patah. Kita kena tukar bahan lain. Bahan yang lebih berkualiti. Contoh, kita guna mounting board. Okey, so kita gantikan bahan yang lebih tahanlah. Kemasan tak berapa sesuai dengan fungsi, so kita kena ubah kemasan dia. Fungsi tu kurang berfungsi, tidak berapa nak berfungsi, so kita kena ubah dia. Okey, rupa bentuk berupaya menarik minat pengguna. Jadi pentingnya rupa bentuk ini diberi keutamaan supaya lebih istimewa berbanding produk sedia ada. Kita tak mau produk kita buat tu sama dengan produk orang buat. Okey, kemudian bahan digunakan untuk membina produk. Jadi perlu bersesuaian dengan tugas dan fungsi sistem yang kita guna. Okey, supaya dia, contoh kalau kita fungsi kita itu dia terlalu berat, terlalu kasar, kita kena guna bahan yang tahan. Bahan yang tahan. Okey. Lepas tu kemasan digunakan untuk menutup kelemahan produk. Mungkin waktu kita buat tu ada cala sedikit produk kita. Jadi takkan kita nak buat semula, ada sikit saja. Jadi kita boleh cover dia dengan kemasan. Kita cat dia baru ke, kita cat lah, guna cat ke yang sesuai. Itu shellac ke, guna spray leka. Menambahkan daya tarikan produk. Sebab kemasan ni boleh menambahkan daya tarikan produk. Nampak lebih menarik, menawan. Dan fungsi
bermaksud tugas produk tersebut. Pastikan produk tersebut laksanakan tugas mengikut tujuan yang dia cipta. Kita cipta dia untuk apa? Kalau contoh tadi lampu basikal, kita cipta dia boleh adjust terang, kita nak memudahkan supaya pengguna kita naik basikal boleh nampak. Jadi fungsi dia mesti ikut tujuan lah. Okay, jadi ini dia punya carta tadi, carta alih proses pembinaan gadget mekanikal. Okay, yang cikgu dah terang tadi banyak dah. Jadi kamu kena baca sendiri, baca. Okay, jangan malas membaca. Duduk di rumah kena baca. Okay, jadi di sini ada sedikit tugasan. Okay, cikgu ada buat jadual. Jadual ni, jadual komponen mechanical ni, nama komponen jadual komponen mechanical. Untuk komponen pertama cikgu dah bagi contoh dah. Iaitu nama, fungsi komponen, ada sikit catatan sebab ada jenis-jenis gear. Tulis. Okey, pautan, tuil, takar, tali sawat, aci sesondol sampai rantai ni kamu lengkapkan jadual. Okey. Okey, salin, tulis dalam kertas lah. Ambil satu kertas A4, buat jadual ini. Lepas tu dah buat, cikgu nak kamu lengkapkan buku aktiviti untuk bab 2.2.1 ini bab 2.1 ni. Okey, tolong buat. Okey. Cikgu tak tahu muka surat berapa sebab cikgu tak ada buku tu. Buku tu tinggal di sekolah. Kamu ada bawa balik. Jadi kamu buat sampai habislah bab tu. Buat je dulu. Tak apa, nanti kita buka sekolah nanti, kita bincang lah. Okay. Kita bincang jawapan. Okay, jadi tolong buat buku aktiviti untuk bab mechanical reka bentuk mechanical bab 2.2. Sorry 2.2. Okay, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu duduk di rumah, jangan keluar pergi mana-mana. Duduk saja di rumah. Okay. Itu saja. Sekian, terima kasih.